محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله وانا شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحامى فيك محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة خيرت الدنيا في عينينا بالليل ودوهاها من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim.
وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي بليالي المولد بليالي Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, Assalamualaikum. Semoga hari ini kita segala urusan kita lebih lancar dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita sepanjang hari ini ya. Okey, hari ini nampaknya Kak Yung solo lagi, tak ada teman disebabkan oleh beberapa beberapa masalah teknikal yang tak dapat nak dielakkan. Beginilah kita hidup di zaman orang kata apa, zaman milenial, bukan milenial, zaman new normal, new norm. New norm macam tu lah lebih kurang Okey. So semua sekarang terlibat dengan teknikal dan ini antara cabaran-cabaran lah hidup di new norm ni. Okey. Hari ni Alhamdulillah hari ketiga Kak Yung jalankan cabaran live 30 hari, insyaAllah doakan semoga Kak Yung terus konsisten, moga Allah memudahkan segalanya. Assalamualaikum, terima kasih kepada yang menonton yang baru masuk, terima kasih kan sudah menonton. Okey, Kak Yung nak minta tolong, jasa baik korang tolong tekan butang share supaya Kak Yung dapat kongsikan lebih banyak manfaat kepada orang ramai lagi contohnya macam kita tak tahu di zaman-zaman pandemik ni banyak yang orang kata memerlukan input-input macam ni. Kak Yung bukanlah nak kata Kak Yung dah berjaya, tidak. Tapi Kak Yung hanya share pengalaman. Kak Yung bukan sesiapa Kak Yung bukan sesiapa. Tapi Kak Yung sekadar share, sekadar kita berkongsi pengalaman, orang kata berkongsi apa yang Kak Yung alami supaya apa yang perkongsian Kak Yung ni dapat memberi manfaat kepada ramai orang lain. Okey. Seperti mana kata mentor Kak Yung, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada ramai orang lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ketiga ni Kak Yung nak sampaikan pengalaman Kak Yung sebagai satu cabaran untuk Kak Yung atasi emosi. Seperti yang Kak Yung dah cerita sebelum ni, Kak Yung adalah seorang ibu tunggal, anak Kak Yung seramai 6 orang. Fahamlah kan macam mana emosi nak menghadapi situasi anak 6 orang. Bukanlah nak kata anak tu membebankan, tidak. Anak bukan satu beban, anak adalah rezeki. Tapi emosi, kita adalah manusia yang biasa, yang normal. Memang kita ada emosi turun naik. Jadi sekadar perkongsian Kak Yung, apa yang Kak Yung amalkan atau apa yang Kak Yung buat, ini Kak Yung akan kongsikan lah. Okey, seperti yang dijanjikan semalam, Kak Yung ada kata nak share. Ini buku arwah Aku Fikir Aku Hebat. Ini yang Kak Yung cerita semalam lah ni. Okey, Aku Fikir Aku Hebat. Okey, buku ni terima kasih kepada Master Shiro, kami punya coach untuk menerbitkan buku. Okey, buku ni kita ambil sekejap dalam 3 minit untuk Kak Yung cerita pasal buku arwah ni. Arwah sempat menyiapkan buku ni untuk arwah pun macam tu juga. Arwah kata dia teringin nak sampaikan sesuatu kepada masyarakat, pengajaran. Jadi dia nak buat satu buku, tapi buku kedua tak sempat siap. Kak Yung dah ada kandungan dia separuh. InsyaAllah doakan moga Allah
izinkan, Kak Yung siapkan dan Kak Yung serahkan pada Master Syiro untuk urusan selanjutnya. Doakan Kak Yung dapat siapkan. Dia dah buat separuh buku ni. Yang ni dah siap, buku kedua separuh baru dia siapkan. Sebenarnya coretan dia adalah dia nak memberi pengajaran. Macam mana yang Kak Yung alami sekarang, itu dia alami dulu. Dia dah alami dulu. Dia nak memberi inspirasi kepada orang supaya bangkit. Supaya bila orang kata stroke ni adalah bukan titik pengakhiran kita. Jadi banyaklah dia nak sampai, insyaAllah doakan Kak Yung. Okey, tentang buku ni izinkan Kak Yung baca. Untuk buku pertama ni dia buat dalam bentuk puisi. Pesan pada anak. Ini sepanjang dia berada di hospital. Ini sepanjang dia berada di hospital. Memang ni jugalah. Sekejap ya. Boleh nampak tak? Boleh tak siapa tolong komen sama ada jelas tak suara Kak Yung? Kak Yung tak dapat tengok komen sekejap Kak Yung tak dapat nak tengok komen. Ada kadang-kadang pagi ni memang bergaduh dengan anak PDPR. Lain semua berebut-rebut lah. Okey. Tak apa. Sekejap ya. Okey. Okey, kalau sesiapa audien tolong komen jelas tak suara Kak Yung, dan mohon share kalau ada, mohon share ke kawan-kawan kenalan kalau ada kenal yang mana-mana menghadapi situasi yang baru kematian ke apa-apa, tak kisahlah, jadi kita dapat share info-info. Okey, ini izinkan Kak Yung baca. Okey, ini yang satu puisi dia. Dalamnya ada banyak, tapi yang antara yang buat Kak Yung tersentuh ni lah. Okay, izinkan Kak Yung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pesanku pada anak. Abang, satu ketika nanti ayah akan pergi. Pergi tanpa menulis lagi. Abanglah yang akan jadi pengganti. Jagalah semua sentiasa disayangi. Kakak, apabila Umi dijemput ilahi, Umi pergi takkan kembali. Kakaklah sebagai ganti Umi. Ingatlah kenangan manis malam ini. Ingatlah pesanku pada anak. Walau ke mana adik kau pergi, jangan kau lupa ayahmu ini. Tanyakan kabar ibumu nanti, jangan ditinggal kami sendiri. Walau kami dijemput ilahi, cintakan kami, sematkan di lubuk hati. Kak Yung memang sejak arwah meninggal sebenarnya Kak Yung tak buka buku ni. Tak mampu. Kak Yung tak mampu nak buka buku ni. Mana nak dapat buku ni, nanti Kak Yung akan sharekan link. Arwah ada satu kedai buku mayang. Kedai buku kedai buku online lah, bersama dengan Master Syiro hari tu kan. Alhamdulillah banyak Master Syiro tunjuk ajar lah. Banyak Master Syiro tunjuk ajar untuk menyiapkan buku ni. Terima kasih banyak-banyak Master Syiro, memang banyak sangat tolong kami. Alhamdulillah. Okey, kita berbalik kepada topik kita pada hari ini adalah macam mana Kak Yung atasi emosi Kak Yung. Apa yang Kak Yung buat adalah betul, tak dinafikan bila kita kehilangan, emosi kita tak stabil, kita akan merasa sensitif, kita akan cepat terasa, even dengan orang terdekat kita kan, adik-beradik kita ke, ataupun dengan sahabat baik kita yang rapat dengan kita, dia tiba-tiba jadi lain. Diorang
Okey. Dekat Kak Yung punya line ni macam hilang-hilang okey, boleh nampak tak? Jelas tak Kak Yung, suara Kak Yung? Okey, thank you. Okey, so apa yang Kak Yung buat adalah Kak Yung perkukuhkan emosi Kak Yung dengan rohani. Okey, apa yang Kak Yung amalkan? Alhamdulillah, ini orang kata uh, sedikit sebanyak daripada ceramah-ceramah ustaz lah. Sebab Alhamdulillah arwah hari tu dia aktif dekat surau apartmen kami yang lama dulu, apartmen Permai. Jadi hampir setiap malam ada ceramah. Dan kami bersama-samalah bawa anak semua turunkan. Jadi sedikit sebanyak ceramah tu membantu Kak Yung di saat Kak Yung menghadapi situasi. Kak Yung ingat balik apa yang ustaz tu ajar. Ingat balik Okey, kita perkukuhkan rohani tu, kita sentiasa ingat pada Allah. Itu memang klise sangat. Semua orang cakap bila emosi je ingat pada Allah. Okey, betul. Tapi macam mana kita nak ingat pada Allah di saat kita tengah emosi, kita tengah down. Kita emosi kita tengah down, kita dah tak tahu nak buat apa. Kita rasa macam tak ada siapa dah. Orang kata tak ada siapa dah yang boleh tolong kita. Macam itulah. Bila kita kehilangan ni, kita hilang tempat berpaut. Tambah-tambah suami yang selama ni kita duduk bawah dia, yang bersama 24 jam. Jadinya apa yang Kak Yung buat adalah Kak Yung bercakap dengan Allah. Kadang-kadang jujur Kak Yung cakap macam orang gila pun ada tau. Ini reality. Kak Yung rasa macam Kak Yung bercakap dengan Kak Yung bercakap seorang-seorang. Kadang-kadang cakap macam orang gila pula. Tapi kita rasa macam itu yang membuatkan kita rasa tenang. Kita biarkan. Janganlah sampai bercakap seorang depan orang kan. Janganlah macam tu pula. Kita bercakap dengan Allah. Apa yang Kak Yung ingat, Ustaz ada cakap. Kita berdoa dengan Allah ni bukan hanya pada lepas solat tau. Kita boleh bercakap dengan Allah setiap waktu. Allah sentiasa dekat dengan kita. So Ustaz kata macam mana kamu bercakap dengan kawan, mengadu dengan kawan, macam itulah mengadu dengan Allah. Jadi Ustaz ni suka banyak cerita pasal, macam contohnya kita kan kebanyakan imam masjid kan, ataupun kebanyakan orang berdoa, dia baca dalam tulisan sebutan Jawi, tapi kadang-kadang kalau kita ikut, kita tak tahu makna. Kita tak tahu makna. Imam tu tahulah makna kan. Macam kita yang kurang pandai macam Kak Yung lah. Kak Yung tak tahu makna. So baik kita baca dalam bahasa Melayu macam kita borak dengan kawan. Itu yang Kak Yung buat. Macam Kak Yung borak dengan kawan, Kak Yung cakap dengan Allah. Ya Allah, tanpa tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, aku ada anak ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah aku ya Allah, tenangkanlah aku ya Allah. Sentiasa kerap, sentiasa sangat. Bila kadang-kadang bila Kak Yung down je, itu yang Kak Yung buat. Tapi walaupun macam tu tapi Kak Yung tetap ada fasa-fasa yang Kak Yung menangis. Menangislah. Kalau rasa perlu menangis. Sebab ada kala kita boleh sabar, kita boleh handle. Tapi ada masa yang kita nak nangis terus-terus. Tapi jangan lama-lama, jangan meraung sampai macam itu dah menyalahi agama lah, kan, menyalahi akidah lah. Kita doa pada Allah, moga kita tak lari akidah. Okey, itu pertama. Yang kedua adalah kita berjihad untuk jaga solat. Ini pun sama ada perkongsian daripada Ustaz. Ustaz kata kita setiap hari kita kena berjihad. Kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang semalam. Hari ni semalam aku dah bangun, semalam aku dah lewat solat. Aku dah zuhur lambat. Sibuk dengan dunia kan. Solat lewat, lepas tu jadi kita hari ni kita kena berjihad. Berjihad untuk solat di awal waktu. Kalau perlu buat alam. Kalau perlu buat alam, kita buatlah macam mana pun supaya orang kata jangan sampai orang kata jangan sampai kita emosi kita down. Kita buatlah macam mana pun yang boleh kita tenangkan diri kita. Kalau
kalau kena buat alam, buat alam. Kalau kena perlu ingatkan anak-anak, ingatkan. Kak Yung buat semua benda, Kak Yung buat alam. Waktu sebab Kak Yung dah cuba buat untuk macam instant sikit. Dia jadi macam azan tu tak keluar bunyi. Jadi tak adalah. So Kak Yung dah uninstall. Lepas tu Kak Yung cakap dengan anak-anak, okey kita sama-sama ingat. Dulu ayah ada untuk ingatkan kita. Ayah selalu cakap, okey korang dah solat belum? Dah solat belum? Sekarang ni kalau ibu sibuk, ibu leka, ibu lalai, korang kena ingatkan ibu. Ingatkan ibu, tapi ajarlah dia orang dengan cara yang baik kan. Ibu jom solat, macam tu. Tak salah kita cakap dengan anak macam tu kan. Okey, berjihad. Okey, apa yang Kak Yung nak kongsi kat sini, ada seorang ustaz lah. Ustaz yang cakap apa tau? Dia kata pada akhir zaman ni, kita berjihad bukan pakai pedang lah tau. Orang zaman dulu, zaman sahabat, zaman Nabi Muhammad SAW berjihad pakai pedang. Tapi kita berjihad berperang dengan nafsu. Itu yang Ustaz kongsikan. Jadi kita berperang dengan nafsu, kita kena kontrol nafsu. Nafsu akan cakap, nantilah kejap lagi lah. Saya akan kerja ni sikit je. Kita siapkan kerja ni sikit je lagi. Itu yang jihad yang Kak Yung berperang sekarang lah. Kadang-kadang kita tengah buat kerja, alah malas ni nak bangun, tak boleh. Ustaz katakan 5 minit daripada masuk azan, 5 hingga 5 minit selepas masuk azan. Itu waktu yang orang kata kita kena cepat-cepat. Sebab selepas 5 minit dah azan kita tak bangun lagi, jadi macam syaitan tu dah orang kata apa, dah bisikkan kita lah. Dah berbisik pada kita. Jadi kena cepat-cepat solat. Kalau sebaik-baiknya di awal waktu. Solat 4.30, kita 4.25. Tapi kita manusia biasa macam Kak Yung sendiri, Kak Yung faham. Kak Yung sendiri macam tu. Kadang-kadang kan kita sibuk dengan urusan anak-anak. Yelah semua nak handle sendiri kan. Jadi benda tu berperang lah. Kejap lagi kita tak boleh terus lawan dia. Itulah jihad di akhir zaman okey. Antara sebab apa Kak Yung terpaksa kena berjihad macam tu, sebab Kak Yung dah rasa bila Kak Yung lambat solat, bila Kak Yung yelah leka lalai kan, kita jadi tak tentu arah. Ini apa yang Kak Yung hadapi. Kita jadi tak tentu arah. Kita jadi emosi, kita jadi nak cepat marah. Kak Yung pernah hilang kawalan anak tu buat hal selepas arwah meninggal sebab dulu Kak ni dah keluar balik dah. Tak tahulah korang boleh tengok Kak Yung ataupun macam mana sebab dekat sini kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada, dia hilang-hilang. Minta maaf lah ya, gangguan teknikal. Okey, ke mana kita tadi? Okey, dekat sensitif kan. Kita jadi huru-hara. Betul lah, Ustaz pun ada cakap. Ustaz kata kalau kita nak hidup kita teratur, kita kena solat dengan teratur. Solat di awal waktu. Sebagaimana huru-haranya solat kita, sebegitu huru-haranya kehidupan kita. Itu yang Kak Yung pegang. Jadi Kak Yung tak nak hidup yang huru-hara, semua penat tau, penat. Waalaikumsalam Ashila, hai. Terima kasih Ashila menonton. Okey. Ashila tolong tekan butang share, kita boleh kongsikan dengan ramai orang yang ada cabaran emosi. Sedikit sebanyak Kak Yung boleh membantulah. Sharekan live Kak Yung, semoga memberi manfaat kepada ramai orang lain. Thank you Ashila. Okey. Jadi Kak Yung tak nak hidup Kak Yung huru-hara sebab kita penat tau. Kita penat nak jaga anak,
seorang-seorang urus rumah tangga. Lepas tu bila fikir even nak beli timun sebiji pun kita kena keluar. Itu yang paling Kak Yung penat lah. Paling Kak Yung macam ya Allah ya Tuhanku, penatnya aku nak keluar bawang ke apa-apa benda lah, benda yang habis kan. Penat tau sebab dulu boleh je minta tolong. Bang tolonglah bang ni habis apa semua boleh lah pergi kejap. Tapi sekarang benda yang sekecil-kecil remeh macam tu tak ada orang boleh tolong. Tak ada. Kita je. Ada macam Kak Yung Alhamdulillah, jiran Kak Yung memang baik. Jiran yang Kak Murni memang sangat baik Alhamdulillah. Dia selalu pesan dah habis apa-apa bagi tahulah Kak hantar. Tapi Kak Yung sendiri macam segan lah nak minta kan. Kak Yung memang segan lah. Jadi Kak Yung memang pergi je lah, pergi sendiri beli, pergi kedai runcit sebab rumah ni bukan jenis macam yang Pak Men boleh kedai runcit kat bawah kan. Ni tak. Ni kawasan macam rumah teres, jadi kena keluar bawa kereta semua kan. Malas sangat. Jadi Kak Yung penat. Jadi macam mana Kak Yung tak nak penat? So Kak Yung kena jaga solat je. Bila kita jaga solat, Alhamdulillah hidup kita teratur. Allah dah susun. Itu yang Kak Yung pegang lah. Okey. Itu berjihad lah, kita sama-sama berjihad kan. Sentiasa minta tolong Allah. Kak Yung kan, contohnya bila Kak Yung dah selesai subuh, jadi nak masuk ke zuhur, Kak Yung akan doa setiap waktu. Kak Yung akan doa. Maksudnya bila dah dalam waktu-waktu macam ni kan, ya Allah Tuhanku tolonglah ya Allah, izinkanlah aku nak solat zuhur di awal waktu ya Allah. Tolonglah ya Allah, izinkanlah aku nak solat zuhur di awal waktu ya Allah. Itu yang Kak Yung buat. Sentiasa berdoa 24 jam setiap waktu. Ya Allah ya Tuhanku, izinkanlah ya Allah aku nak solat zuhur di awal waktu. Lepas tu bila dah habis zuhur, dah nak masuk asar pukul 2, pukul 3 macam tu, doa lagi, ya Allah ya Tuhanku tolonglah ya Allah, izinkanlah aku nak solat asar di awal waktu ya Allah. Tolonglah ya Allah, bantulah aku ya Allah. Sebab semua urusan kita ni Allah yang pegang kan, tahu kan, memang Allah yang pegang, Allah yang susun semua. So kita doa je, doa dengan sepenuh hati, bulatkan keyakinan doa. Kita kena yakin semua atas izin Allah. Kita kena yakin benda tu. Jadi lepas tu sampailah ke isyak. Selepas isyak Kak Yung akan ucap syukur Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan, terima kasih ya Allah, hari ni aku berjaya, terima kasih ya Allah, terima kasih kerana kau izinkan aku ya Allah, terima kasih kerana kau izinkan aku untuk solat di awal waktu. Itulah seharian yang Kak Yung buat lah. Bukan senang nak berperang dengan nafsu, nak berjihad dengan urusan rumah tangga. Memang satu cabaran yang besar lah. Okey, Alhamdulillah. Selesai bab jaga solat tadi. Okey. Antara doa-doa, nombor 3 poin nombor 3 adalah amalan yang Kak Yung doakan. Sekali lagi Kak Yung nak ucapkan terima kasih pada Masa Syirur. Masa Syirur ajarkan Kak Yung doa ni. Lepas je arwah pergi, Alhamdulillah dia sangat menjaga, dia sangat jaga, sentiasa keep asking jaga, tanya khabar. Lepas tu tanya anak-anak Kak Yung kan. Alhamdulillah. Masa Syirur ajarkan Kak Yung doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslili sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Mentadbir, dengan segala sifat belas kasihan Engkau bantulah aku. Kau susunkanlah kehidupan aku dengan cara yang paling terbaik dan janganlah kau biarkan aku yang menyusun walaupun dengan sekelip mata. Kak Yung doa ni, Kak Yung rasa macam tenang sangat. Kak Yung pegang doa ni cukup-cukup. Masa Syirur kata, Kak, akak amalkan doa ni 44 hari tanpa gagal. Setiap hari sekali Kak doakan. Kak baca. Dia cakap Kak Yung buat. Kak Yung buat. Andainya kan. Okey, sekiranya Kak Yung tertinggal satu hari, Kak Yung balik pada mula. Day first. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari keempat. Alhamdulillah Kak Yung dapat buat. Sampai sekarang Kak Yung dah jadikan dia amalan. Dan sampai sekarang Kak Yung baca setiap kali. Bukan sekali lagi dah. Tak kisah, suka hati Kak Yung. Kak Yung agak-agak Kak Yung rasa macam tengah stres. Kan? Rasa macam tengah stres, baca je sentiasa.
Pegang dada sebelah kiri, terus je baca. Tapi kena yakin lah, kena bulatkan hati, kena yakin betul-betul yang Allah tu pemegang urusan kita. Kena bulatkan hati ni, serahkan segala pada Allah, kena serahkan semuanya pada Allah. Kena serahkan semuanya pada Allah. Allah yang akan uruskan kita punya kehidupan seharian. Doa betul-betul. Wahai Zat Maha Hidup, wahai Zat Maha Mentadbir, dengan segala sifat belas kasihan Engkau, bantulah aku ya Allah. Kau susungkanlah kehidupan aku ini dengan cara yang paling terbaik. Janganlah kau biarkan aku musuh walaupun dengan sekat mata. Doa banyak. Memang rasa tenangnya hati ni, rasa macam Alhamdulillah Allah susun cantik je segalanya. InsyaAllah korang boleh cuba Okey. Dan kedua Kak Yung amalkan doa daripada Ustazah Hafizah Musa. Okey, doa ni pun sama juga. Sama hebat. Doa ni ada dalam satu video viral dalam satu video yang Ustazah kata, kalau lah Ustazah tahu pasal doa ni, dah lama Ustazah amalkan daripada dulu. Sebab memang sangat-sangat membantu. Kalau ada je masalah, kalau ada je apa-apa urusan kebuntuan, kerisauan, ketakutan, kita baca. Okey, adik Kak Yung pun ada share dengan Kak Yung benda ni masa zaman-zaman Kak Yung dalam selepas arwah meninggal lah. Adik Kak Yung share, so Kak Yung memang amalkan. Bacaan dia macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri illallah innallaha basirum bil ibad. Ya Allah Tuhanku, aku serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah, sesungguhnya engkau melihat keadaan hamba-Mu. Itu memang Kak Yung rasa pun ramai dah pernah dengar kan doa ni. Alhamdulillah Alhamdulillah lah. Korang kena cubalah. Korang kena cuba sebab Kak Yung nak cakap banyak pun macam susah nak digambarkan. Tapi yang Kak Yung tahu, bila Kak Yung baca ni Kak Yung rasa tenang. Bila tambah-tambah Kak Yung salesperson dalam Kuwait, kita ada fasa-fasa stres tau. Ada fasa-fasa stres. Alhamdulillah jumpa customer yang baik, Alhamdulillah. Tapi bila ada lah orang kata customer-customer yang menguji kan kesabaran kita, so Kak Yung macam nak menangis. Macam ya Allah Tuhanku, kesiannya aku macam tu. Padahal dia tak tahu situasi kita. Dia tak tahu pun situasi kita. Pernah Kak Yung cakap satu hari dulu macam terasa gila kan. Rasa macam ya Allah sedihnya ada seorang customer WhatsApp Kak Yung. Tapi masa tu Kak Yung tengah huru-hara anak apa semua Lepas tu Kak Yung tak balas, tak tengok handphone. Lepas tu dia boleh WhatsApp, dia cakap macam mana nak berniaga macam ni? Dia cakap tuan, macam mana nak berniaga macam ni? WhatsApp lambat reply. Ya Allah ya Tuhanku, andailah dia tahu apa situasi aku sekarang kan. Kak Yung nangis lah. Tapi dia tak tahu, kita tak boleh nak salahkan dia. Yes, customer always right. So Kak Yung cubalah muhasabah diri. Kak kata tak apalah, dia tak faham aku. Kalau lah aku boleh cerita kat dia kan, tapi takkan kita nak cerita kan. Memang tak lah. So Kak Yung doa benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri illallah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah, sesungguhnya engkau melihat keadaanmu. Bila nak baca doa ni, kunci dia adalah bulatkan hati, serah bulat-bulat pada Allah. So apa saja jawapan Allah kita kena terima dengan redha. Kena terima dengan tenang, kena terima. Tak boleh lah, Allah kalau aku macam ni mesti macam ni, kalau aku macam ni mesti tak boleh lah kan. Kau dah minta jawapan aku, ini orang kata bahasa kasar kan. Kau dah minta jawapan aku tapi merungut lagi. Allah tak suka orang merungut kan. Macam itulah. Jadi okey, itu antara dua doa yang Kak Yung amalkan, Alhamdulillah. Yang keempat pula adalah macam amalan zikir. Selawat satu hari 1000 kali. Ini yang Kak Yung ni. Ini kita boleh belilah RM3 je harga dia. Kalau tak ada benda ni pun, kita boleh je ada juga yang
apa panggil lah, pemahaman ada yang kata kita tak payah berkira lah, nak selawat-selawat je lah apa semua kan. Pemahaman masing-masing. Pemahaman masing-masing. Kak Yung tak ada bantah sana, tak ada bantah sini. Tapi Kak Yung ikut yang mana macam kita bukan nak berkira, kita bukan nak kira kita zikir berapa kali pada Allah, tidak. Tapi bagi Kak Yung macam kita nak tahu kita cukup tak 1000 tu. Kalau tak cukup kita kena banyakkan lah selawat kan. Ini sebagai demand. Itu pemahaman masing-masing. Kak Yung no comment Okay, so Kak Yung ni harga dia RM3. So kalau ada yang bentuk cincin, ada yang bentuk macam-macam lah. So kita macam hari ni kan, nampak baru 100. So nanti kita pelan-pelan lah. Kita cuba sampai 1000 satu hari. Pecahkan kepada 200. Satu waktu 200. Ini pun nasihat daripada Kak Muri juga. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Atas satu waktu, sebab kita nak nampak dia kecilkan jumlah, baru kita rasa tak beban nak buat tau. Kita kecilkan satu waktu 200 solat. Subuh 200, zuhur 200. Kak Yung macam tadi sebab layankan anak sulung tadi, dia ada cerita pula kan. Kak Yung nak minta tolong doakan. Kak Yung minta izin di kesempatan ni, Kak Yung nak minta tolong doakan semoga anak sulung Kak Yung hari ni menduduki peperiksaan paper last paper dalam exam final dia. Minta tolong doakan semoga dia berjaya dapat jawab soalan dengan tenang, dengan mudah. Moga Allah berikan dia ketenangan dalam menjawab soalan dan moga dapat jawab semua betul dan tepat mengikut skema jawapan. Amin. Dan moga dia diberi kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih banyak semua ya. Okay. Selawat dan istighfar. Itu antara Kak Yung sentiasa buat untuk nak bagi hati kekal tenang. Emosi serius Kak Yung cakap, dia turun naik. Ada kejap ni kau bagus, kejap lagi kau jadi hijau. Jadi macam mana tak nak, sebab Kak Yung macam Kak Yung cerita tadi, ada satu waktu Kak Yung pernah di luar kawalan Kak Yung sampai menyesal. Kak Yung cakap dengan diri Kak Yung, aku tak nak benda ni berulang. So itu yang Kak Yung buat lah. Okey, setiap hari, yang terakhir sekali poin yang terakhir sekali adalah Kak Yung cuba sunat setiap hari. Di samping kita duha, tahajud. So solat taubat ni kita kena buat hari-hari. Kak Yung pun ada kalanya tertinggal juga. Tapi Kak Yung cuba setiap hari tu macam semalam tinggal, hari ni aku mesti buat. Kena doa lah. Ya Allah, Tuhan izin kalau aku solat taubat pukul berapa bagi tahu. Biasa Kak Yung buat lepas asar kan. So doa lah, ya Allah Tuhan izin kalau aku buat solat taubat lepas asar nanti, ya Allah tolonglah ya Allah. Kita doa sentiasa. Itu saja Kak Yung punya sharing hari ni. Cabaran untuk Kak Yung atasi emosi. Kak Yung harap perkongsian daripada Kak Yung dapat membantu korang semua untuk dapat sedikit sebanyak dapat membantu korang untuk kawal emosi. Okay, so kat sini dulu. InsyaAllah doakan Kak Yung. Kak Yung akan share, Kak Yung akan live lagi pada esok hari. Doakan Kak Yung konsisten, boleh konsisten memberi manfaat pada ramai orang lain. Jumpa di besok hari. Besok kita akan ada tajuk macam mana nak atasi emosi anak pula. Macam mana kita nak atasi emosi anak pula. Bukan atasi, actually handle. Kita ambil perkataan yang simple kan. Kita handle, macam mana nak handle emosi anak. Macam Kak Yung ada 6 orang anak, 6 orang perangai, 6 ragam. Jadi macam mana Kak Yung handle setiap seorang punya ni. Okay, so jumpa esok. Terima kasih kepada semua yang menonton. Alhamdulillah. Kak Yung minta maaf kalau ada tersalah cakap, kalau ada
apa kata yang tak betul, Kak Yung minta maaf. Yang baik dari Allah, yang buruk daripada Kak Yung. Sekian. InsyaAllah kita berjumpa pada esok hari, dan Kak Yung minta mohon tolong sharekan banyak-banyak live Kak Yung ni ke banyak-banyak grup Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Asila. Hai Asila. Terima kasih kerana menonton. Harap dapat manfaat sedikit banyak daripada sharing Kak Yung lah. Kak Yung bukan siapa-siapa, hanya sharing sahaja. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. Bye.